Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Munawwarah Taman Nusa Bayu, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya ingin menyambung sedikit. Kita masih tangguhkan lagi pembacaan kitab Faku Iman untuk meneruskan sedikit tentang dalil sambutan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid dan surau yang saya ajar pun dua kuliah. Biasanya saya bacakan untuk dalil sambutan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini supaya yang seperti yang saya ulanglah. Yang pertama, kita mengamalkan sambutan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan berdalil, dengan ilmu. Jadi bila kita mengamalkan sesuatu amalan itu dengan berilmu, lebih besar pahalanya. Malah ada setengah ulama kata amal tanpa ilmu itu tak sah ataupun tak ada. Jadi sayugia ataupun hendaklah tak mesti ingat lagi bagus. Saya sendiri pun tak ingat semua dalil-dalil sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, supaya jika adalah kita minta lindung kepada Allah daripada ajaran sesat lah, pengaruh ajaran sesat ni. Jika ada ahli keluarga, jiran-jiran atau kawan-kawan kita tempat kerja, kawan-kawan main futsal, kadang kawan tempat kerja lain, kawan main futsal lain, kawan main badminton lain, kan? Kalaulah ada antara mereka yang bertanya ataupun terpengaruh dengan ajaran sesat yang mengatakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sambutan yang bid'ah dolalah, bid'ah yang Rasulullah tak pernah buat dan dolalah, sesat, maka sekurang-kurangnya kita boleh sampaikan yang sebenarnya dalilnya ada begini, bukan suruh gaduh, bukan suruh berdebat, tidak. Baik, saya teruskan ataupun saya terus potonglah. Saya potong sikit. Baik. Dia masuk pada bab fahaman Wahabi. Jadi antara yang menentang sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diadakan iaitu golongan Wahabi. Dia ada sebutkan sejarah ringkas, tapi saya potonglah yang itu. Kita masuk pada dakwaan Wahabi. Apa yang Wahabi sebut tentang sambutan Maulid Rasul ni sampai dia kata bid'ah dalalah. Baik. Sebelum tu saya sebutkan, saya bacakan daripada kitab Al-Bayan, iaitu karangan Haji Janial ataupun tulisan Haji Janial Sakiban, Jainal Sakiban Al-Jawhari, ulama Johor lah. Diterbitkan oleh Sekretariat Menangani Isu-isu Akidah dan Syariah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Baik, surat 12. Ustaz dapat mana ni? Boleh beli tak? Ini rasanya macam eksklusif. Saya dapat daripada mak mertua saya, dia guru Al-Quran, ambil tauliah mengajar Al-Quran daripada Jatagama hadiahkan 13 juzuk, 13 buku lah. Jadi dia baca seorang, manfaatnya dia seorang lah. Jadi saya pinjam, nak suruh baca saya cakap nak pinjam, nak bacakan kat kuliah, bagus juga bagi pinjam. Jadi kita dapat manfaatnya ramai-ramai. Baik, dakwaan Wahabi. Dakwaan mereka ini terkandung dalam beberapa buah kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh ulama besar mereka. Antaranya Soleh bin Fauzan, seorang anggota Majlis Ulama Wahabi,
menyebutkan dalam kitabnya Al-Khitab Al-Mimbariyah, beliau telah melarang penganut Wahabi daripada mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Selain daripada itu, beliau juga melarang mengadakan sembarang sambutan di bulan Rajab sempena Isra' dan Mi'raj, mengharamkan sambutan sempena Ma'al Hijrah, dan membida'ahkan sambutan Maulidur Rasul sempena keputeraan Nabi SAW. Sebelum tu saya nak tanya, saya belum baca kan yang tentang Wahabi ni, belum kan? Jadi kadang-kadang dah banyak sangat masjid surau dia apa dipanggil tu, buat tour, road tour. Kali dah ulang banyak kali. Jadi kena tegur juga, Ustaz, ni dah baca ni Ustaz. Baik, kalau belum saya teruskan. Beliau mengutuk golongan yang mengadakan sambutan Maulidur Rasul sebagaimana disebut dalam kitab Al-Khitab Al-Mimbariyah oleh Soleh bin Fauzan tadi, yang dijadikan hujah oleh sesetengah penceramah mereka dan dijaja ke sana kemari. Katanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya bid'ah itu ialah membuat sesuatu yang baharu dalam agama. Ia mengubah ajaran agama. Lantaran itu, ia merupakan perkara yang sia-sia, menghabiskan masa, menghabiskan wang ringgit, memenatkan tubuh badan, menjauhkan daripada syurga dan mendekatkan kepada neraka. Layak mendapat kutukan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang bodoh dan sesat tidak memahami hal tersebut. Siapa? Kitalah. Dituduh kitalah. Mereka sesat kerana kejahilan mereka. Amalan ini bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkannya, dan segala usaha dan penat lelah mereka sia-sia belaka. Masalah yang dibangkitkan oleh golongan Wahabi di sini ialah melarang sekeras-kerasnya mengadakan sambutan Maulidur Rasul yang di dalamnya diadakan ceramah dan tazkirah, peringatan mengenai sirah dan perjuangan Nabi sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sedangkan golongan ini sendiri mengadakan muktamar, perkumpulan dan perjumpaan dan sambutan dengan menghabiskan tenaga dan wang ringgit untuk mengingati perjuangan dan kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas fahaman mereka. Mengapa sambutan mengingati Muhammad bin Abdul Wahab itu sunnah hasanah, sedangkan sambutan Maulidur Rasul dikatakan sebagai pembaharuan dalam agama yang dihukumkan sebagai bid'ah dolalah? Sejauh mana kebenaran dakwaan golongan Wahabi yang menghukumkan bid'ah dolalah mengenai sambutan Maulidur Rasul? Untuk tujuan ini, mari kita lihat masalah tersebut berdasarkan perspektif Islam melalui panduan Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang pertama, dalam kitab ni ada berapa dalil Ustaz? Dia ada 12 dalil. Baca semua ke? Ini sampai subuh ni tak habis nanti. Saya pula yang tak tahan. Tuan-tuan mungkin tahan. Baca sikit je lah, 3 ke 4 ke. Kalau nakkan kebenaran, satu dalil pun dah cukup. Tapi kita bacakan juga 3 ataupun 4. Nanti tahun hadapan kalau ada rezeki jumpa lagi, boleh sambung yang kelima pula. Nak baca semua sekali 12 tak sanggup. Baik. Dalil pertama, perhimpunan para sahabat yang diakui dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih jugalah, kursi dah baru, lembut. Ini nak suruh kuliah sampai subuh ni. Lembut macam Baik, sambung Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah SAW datang ke satu majlis perhimpunan para sahabat lalu bertanya, maksudnya, kenapa kamu berkumpul? Mereka menjawab, kami duduk berbincang-bincang mengingati Allah dan memuji-mujinya kerana telah memberi petunjuk kepada agamanya dan mengurniakan engkau diutuskan kepada kami, hingga akhir hadis. Hadisnya panjanglah. Jibril datang kepadaku, sambungan hadis tu, Jibril datang kepada Rasulullah memberitahu aku sesungguhnya Allah bermegah kepada malaikatnya di atas perhimpunan yang kamu lakukan. Dalam hadis ini terdapat nas, dalil yang jelas bahawa para sahabat radhiyallahu anhum berhimpun dalam satu kumpulan berbincang-bincang mengenai pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu nikmat kepada mereka. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri
menunjukkan kebanggaannya kepada para malaikatnya di atas amalan membincangkan pengutusan Nabi. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri membolehkan dan mengiktiraf perhimpunan itu sebagai baik mengenai apa yang mereka bincangkan. Persoalannya, adakah mereka boleh mengetahui bentuk nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu sekiranya tidak diadakan perbincangan sesama mereka? Melalui perbincangan ini, mereka dapat mengetahui isi kandungan ajaran Islam, kelebihan dan kebajikan-kebajikan yang dinikmati oleh umat Muhammad melalui baginda Rasulullah SAW. Soalnya lagi, adakah terdapat perbezaan antara perhimpunan yang diadakan oleh para sahabat itu dengan perhimpunan untuk mengingati keputeraan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita adakan sekarang? Sekiranya tidak ada perbezaan dari segi pengisiannya, jelaslah bahawa dakwaan perhimpunan seperti sambutan Maulid Rasul tidak pernah dilakukan oleh para sahabat merupakan satu dakwaan yang melulu dan tidak tepat. Jadi ini salah satu hadis sahabat sendiri dan Rasulullah masih hidup sendiri. Rasulullah tak buat, sahabat yang buat, berkumpul cerita tentang pengutusan Nabi Muhammad SAW, tentang diri Nabi Muhammad lah. Maknanya pernah dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah tak melarangnya, malah memujinya lah. Itu hadis yang pertama. Dalil yang kedua, memuliakan hari dan tempat. Kita muliakan hari tertentu, iaitu 12 Rabiul Awal. Apa dalilnya? Memuliakan hari dan tempat kelahiran setengah Nabi-Nabi ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran semasa menceritakan kisah Nabi Isa AS mengungkapkan ucapan selamat sejahtera ke atas para Nabi di hari keputeraan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidat. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan salam sejahtera ke atasku di hari aku diputerakan. Kata-kata Nabi Isa. Dalam hubungan ini, bukankah Nabi Muhammad SAW itu lebih utama diberikan ucapan salam, yakni disambut pada hari keputeraannya? Mengenai hari disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 5, menyambut hari-hari tertentu. Saya bacakan maksudnya. Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur. Maknanya dalam Quran ada disebut hari-hari Allah. Firman Allah lagi dalam surah Al-Jasiyah ayat 14, ertinya lebih kurang. Saya minta maaf tak bacakan Arab ni, pasal barisnya itu ada macam atas baris lain, yang bawah ni diulang lagi ayat sama tapi barisnya lain. Nanti kena semak balik. Baik, maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan kejahatan dan gangguan orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah. Disebutkan lagi hari-hari Allah. Zahir dua ayat di atas menjelaskan bahawa hari-hari di sisi Allah ialah hari bersabar dan syukur. Maka apa yang diharapkan daripada hari-hari tersebut ialah keberkatan yang dikurniakan Allah padanya. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat kedua. Apabila diteliti firman Allah, yakni maksudnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan kepada hari-hari pembalasan yang telah ditentukan Allah, hari-hari Allah. Sedangkan Allah tidak menyebut tidak menaruh ingatan kepada Allah, disebut ingatan kepada hari-hari Allah. Bermakna nikmat yang Allah kurniakan pada hari-hari tersebut, kerana hari merupakan makhluk Allah yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Perhatikan firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya. Suka dengan kandungan Al-Quran. Bukankah hari keputeraan Nabi Muhammad SAW itu merupakan hari gembira dan rahmat? Baginda bersabda, Anar rahmatul muhdah.
Maksudnya aku pembawa rahmat dan petunjuk. Jika sekiranya kita mengingati hari tersebut, adakah kita melakukan perkara yang dilarang? Kita mengingati hari kelahiran Rasulullah tu, adakah itu perkara yang dilarang? Sedangkan majlis demikian menggalakkan manusia mengasihi Nabi SAW dengan menceritakan tentang sirah, sejarah peribadi dan akhlaknya yang mulia. Dalam hubungan ini juga terdapat hadis mengenainya. Umpamanya daripada Syaddad bin Uwais, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat di Baitul Laham. Kemudian Jibril bertanya kepada baginda, "Atadri aina sallaita?" Qala la. Qala sallaita bi Baitil Lahmin haitsu wulida Isa. Maksudnya, tahukah engkau di mana anda bersolat? Ni peristiwa Isra Mi'raj tu Baginda menjawab, peristiwa Isra. Baginda menjawab, tidak. Lalu Jibril berkata, anda solat di Baitul Lahm, di mana tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Memuliakan tempat kelahiran Nabi Isa. Dengan cara Rasulullah bersolat, disuruh solat oleh malaikat Jibril 2 rakaat. Dari nas-nas, dalil-dalil Quran dan hadis-hadis di atas jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak menjadi satu kesalahan memuliakan hari dan tempat untuk diadakan sambutan sebagai mengingati dan menghormatinya, asalkan tujuan mengingati hari dan tempat tersebut tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, yang terakhir, kisah Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah kerana kegembiraannya dengan keputeraan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, sesungguhnya orang yang mula-mula menyusukan baginda Nabi SAW ialah Thuwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Beliau telah dimerdekakan oleh Abu Lahab sebaik sahaja diberitahu tentang keputeraan Nabi SAW. Abu Lahab ni, kita maklum dia ni tak beriman, sampai dia meninggal dunia tak beriman, dia dan isterinya. Masa Rasulullah kecil, masa nak lahir tu, dia gembira. Dia gembira, bukan setakat gembira, malah dia tunjukkan kegembiraan dia dengan memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia bukan gembira dalam hati je, dia tunjukkan, dia zahirkan kegembiraannya tu dengan cara memerdekakan hamba-Nya. Justru itu manakala adiknya Abbas bermimpi beliau begitu sedih sekali selepas meninggal, lalu ditanya. Adiknya Abbas jumpa Abu Lahab ni dalam mimpi bila Abu Lahab dah meninggal dunia. Jadi Abu Lahab tanya, Abbas tanya Abu Lahab, apa yang kau temui? Abu Lahab menjawab, aku tidak menemui sesuatu yang baik selepas mati selain aku berada dalam keadaan ini disebabkan aku memerdekakan Thuwaibah dalam hidupku. Maknanya ada satu ketika dia menemu sesuatu yang baik. Selama dia lepas meninggal dunia tu, mati tu, memang tak jumpa benda baik lah, memang siksaan dan sebagainya. Tapi ada satu benda baik dia dapat, dia kerana memerdekakan Thuwaibah. Dia merdekakan Thuwaibah tu sebab apa? Sebab gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Baik, jika sekiranya inilah yang berlaku kepada mereka yang dicela oleh Al-Quran, dalam ayat Quran, dalam Quran ada surah khas tentang Abu Lahab, celaan atau hinaan terhadap Abu Lahab, tapi diringankan azab siksanya kerana merasa gembira disebabkan keputeraan Nabi Muhammad SAW. Mengapa tidak mereka yang merasa gembira dengan junjungan Nabi SAW sedangkan mereka itu beriman dengan baginda dan meninggal dunia dalam keadaan beriman mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya Abu Lahab yang tak beriman tu, kalaulah dia tu gembira dengan Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW, dia pun diringankan azab siksa. Takkanlah orang yang beriman percaya dengan Nabi Muhammad SAW, gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, menyambut, buat majlis untuk menunjukkan kegembiraan, nak merdekakan hamba dah tak ada. Itu pun kalau mampu kan. Hamba bukannya murah, kecuali kalau hamba kat Siti Piramli itulah. Ini tak boleh ni, dah tua kerepot nak mampus kata kan. Ini tak boleh mahal-mahal ni.
Ha. Dalam jual-jual tu pun kena tengok juga tenaganya kan. Ni hamba ini masih tegap. Ni jual. Tak laku juga. Akhirnya apa nama ni, menantunya yang beli, menantunya yang nak dijual itulah yang beli, yang selamatkan. Itulah. Kadang macam tu kan. Itu banyak pengajaran juga tu. Menantu yang dibenci itulah kadang yang nolong. Macam tu. Kadang apa nama ni, jelah ni cerita dalam keluarga kan. Dalam adik-beradik, dalam apa nama ipaduai tu biasalah, ada yang disukai, ada yang tak disukai, nampak kadang. Kan. Cuma mudah-mudahan apa, kita tak jadi macam itulah kan. Alhamdulillah jadi. Baik. Kadang banyak cerita kan, video. Saya kadang tunjuk juga video dekat apa, pelajar-pelajar biar insaf kan. Video apa nama ni, iklan Petronas tu banyak pengajaran tu kan. Anak yang apa nama, paling kecil ke, itulah adalah adik-beradik tu ramai. Jadi doktor lain, engineer lain. Jadi itu, wah, jayalah. Pensyarah lain. Jayalah semua. Wah, ada apa, kayalah. Orang kata berjayalah mengubah hidupnya daripada keluarga miskin tu kan. Bapaknya bangga apa semua. Ada seorang anak ni tak pandai belajar, tak pandai, itu tak pandai, kerja pun kerja kilang. Tuan-tuan pemirsa pernah dengar cerita kan. Tak tahulah kisah benar ataupun tidak, tapi pengajarannya tu ada. Dan mungkin ada kisah benarnya kan. Bila sakit bapak ni, siapa yang jaga? Ni tolak-tolak. Yang bercakap, boleh aku ngajar, macam mana? Cuti sehari 2 hari boleh lah. Kan, ngajar macam mana? Kan kena buang mesti macam mana? Yang engineer, lagilah, ini projek belum siap macam mana? Projek belum siap, cuti je, kena tender, kena bagi orang lain. Tak? Lagi apa? Yang kerja apa lagi? Yang pensyarah, yang engineer, doktor, doktor lagi on call. Hari-hari biasa pun apa nama ni, on call manjang, lagilah nak cuti. Tak boleh kan. Dah semua nolak. Yang jaga siapa? Yang kerja kilang tu berhenti, duduk rumah jaga. Nangis bapak ni. Saya tak boleh cerita ni. Saya yang menangis, tak boleh. Ya tak? Bapaknya nangis. Inilah anak yang kata apa ni, tak pandai lah, belajar tak pandai, tak reti nak ubah hidup keluarga, tak ikut abang-abang, kakak-kakak. Ini yang berhenti kerja, datang. Pasal apa? Nak jaga bapak. Ya Allah, ya Rabbil Karim ya. Kadang dia tu tak perasan. Mudah-mudahan kita apa nama ni, tak jadi macam itulah. Baik, sambung sini ya. Apa ceritanya tadi? Baik. Abu Lahab ni tadi Abu Lahab, dia kafir, dia tak beriman dengan Rasulullah, tapi dia kerana dia gembira dengan kelahiran Rasulullah dan dia zahirkan, tunjukkan kegembiraannya, siksaannya dikurangkan. Memanglah tak masuk syurga, tapi siksaannya dikurangkan tu dah satu nikmat tu. Kita kalau sakit yang amat sangat, dapat kurang sikit tu pun dah satu nikmat. Saya dulu pernah nolong arwah bapa saya nyawit. Nyawit kan guna tenaga sehabis tenaga. Kalau yang pahat tu berat pahatnya. Dia kalau pahat ringan tak boleh nak ni sangat kan. Memang kena pahat yang berat. Ayun swab jatuh. Yang tinggi, ya Allah ya Rabbil Karim. Saya pernah nolong bapak saya. Dia yang buat yang tinggi-tinggi tu. Tiga galah. Satu galah sambung. Tiga punya galah tu. Gini Dongak nak naikkan aja dah susah. Tu batang galah tu nak naikkan aja susah. Tiga galah memang panjangnya tu macam mana? Kalau 3 rumah lah lebih kurang. Nak nolaknya tu kan, tolak daripada bawah naik, disangkutkan dekat pokok tu, tolak. Dah sampai nak ujung tu nak naikkan. Dah naik, pelepah je jenis tak browning sangat. Browning ni makna buang-buang pelepah kan. Tak browning, masa tu lah nak ambil buah, masa tu nak browning. Tersepit buahnya apa semua. Nak pelepah mana nak kena fikir tu. Ni sap tak berjaya. Serap 2-3 kali. Pelepah ni dah tergantung dah. Pelepah gitu dah serap tu dipatah ni dah tergantung. Tak jejak tanah lagi
gini punya tinggi tu. Itu salah step tu kena sendiri tu. Bapak saya jenis kalau dia anu sendiri, dia anukan batang tu dia sap itu je tepi-tepi sipi kan. Arwah pakcik saya pernah kena apa nama ni, pelepah kena kat badan. Ya Allah, bisanya ya Allah. Dongak tu kan. Setengah jam saya pernah tolonglah satu pokok, setengah jam nak dapat satu tandan. Ya Allah ya Bikari. Bila dah habis tu, ni ceritanya bila dah penat tu, urat-urat apa semua tegang lah. Memang kena pula kebunnya bukit, faham? Ya Allah ya Rabbil Karim. Kalau kata tu nolak penat juga. Ni dah bukit, saya nolak bawah, adik saya perempuan 2 orang tarik. Ya Allah ya Rabbil Karim. Memang siksa lah. Tapi itulah apa yang seronoknya berkeluarga lah. Dalam satu keluarga kan, buat berpeluh apa semua kan. Kadang ada hari masa banjir, berenang. Banjir betul, berenang dalam tu. Tapi bahaya jugalah. Kadang macam-macam ada kan. Ular pun pernah jumpa juga. Ular pernah jumpa ular. 2 jenis ular. Satu ular tedung lah. Ular tedung dia lalu je. Satu lagi ular tu, itu memang depan betul. Swap depan betul. Tak tahu saya pernah cerita ke tak sini kan. Tengah-tengah nyawit tu tiba-tiba terpandang belakang. Pandang belakang nampak ular terperanjat, tangan ada pahan ni, terpelanting tangan. Lepas tu pahan tu pegang lah nak mempertahankan diri, terpanting. Punya panik tu kan. Menjerit, saya menjerit Allahu Akbar. Satu kebun tu lah, jerit sekuat hati. Ular tu berdiri, dia terperanjat, saya jerit. Dah sama-sama panik, dia pun panik juga kan. Berdiri ularnya, panggil bapak saya kan. Lari. Memang tak cukup tanah. Bapak saya datang, alah ularnya besar ni aja rupanya. Besarnya lah, panjangnya dalam satu hasta lah. Tapi besarnya tu besar ni, yang panggil ular lidi. Ya ular juga, ular lidi. Takut juga, buat yang ngejar tu kan. Baik. Jadi nak cerita penat. Bila nyawit ni memang penat lah. Dia biasa 3 minggu sekali. Ya Allah, seminggu baru hilang lah penat dia. Masa tu sekolah lagi kan. Ya Allah ya Rabbil Karim. Bila penat tu kena urut sikit tu, ya Allah leganya. Sikit tak hilang pun lagi, tapi kena urut tu, urut sendirilah. Siapa nak urut kan? Urut sendiri. Ya Allah, nikmatnya. Benda tak hilang habis pun, tapi dapat urut sikit tu. Benda nikmat. Macam masa saya itu, masa nyawit lah, masa kerja jadi cikgu kat sekolah Seri Omega, sekolah swasta. Kat situ Imam, dekat dalam kelas, setiap kelas dekat sekolah Omega tu, meja guru ada, kerusi tak ada. Minta maaf. Cikgu tak dibenarkan duduk. Kerusi untuk cikgu tak ada. Cikgu dah ngajar-ngajar, pusing keliling, tengok anak murid buat kerja ke tidak. Nah itu kita cek murid. Nanti ada admin pejabat cek kita pula. Setiap 1 jam dia pusing. Dalam setiap kelas tu ada cermin besar, nak tengok murid pun je, tengok cikgu pun je. Kalau cikgu penat sangat, duduk atas meja murid tu sekejap. Itu kalau balik kerja, ya Allah, memang letak atas bantal kakinya. 2 bantal untuk kaki, 1 bantal untuk kepala. Barulah hilang punya sakit tu kan. Kalau diurut, isteri saya urutkan sikit-sikit, ya Allah, ataupun anak pijak-pijak ke apa, ya Allah, nikmatnya tu kan. Jadi nak cerita kat sini, walaupun Abu Lahab ni tak masuk syurga, tapi dia ni diringankan azab. Itu pun dah nikmat bagi dia. Dikurangkan azab setiap hari Isnin. Baik, saya sambung baca Ini yang disebut dan diperakukan oleh seorang qari dan ahli hadis, Hafiz Syamsuddin Ibnu Al-Jaziri dalam kitabnya Urfu At-Ta'rif bi Al-Maulidi Asy-Syarif. Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitab Maurid Sadi fi Maulid Al-Hadi menyebutkan dalam syairnya, artinya, jika sekiranya Abu Lahab seorang kafir yang dicela di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, celaka apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, Al-Quran tu, dia kekal dalam neraka Jahannam pada setiap hari Isnin. Kalau bahasa Arab Isnin, orang Melayu sebut Isnin. Tak apalah, kurang-kurangnya kita tahu asal perkataan Isnin tu Isnain. Pada setiap hari Isnin selalunya diringankan azab siksanya
kerana merasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula halnya dengan orang yang sepanjang hidupnya begitu gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya walaupun kita tak dapat nak menzahirkan kegembiraan kita dengan mengadakan seligi atau mengeluarkan wang, ringgit dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita hadir dalam majlis Maulidur Rasul untuk sama-sama menzahirkan kegembiraan kita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bahasa Arabnya Maulidur Rasul. Kalau bahasa Inggerisnya birthday, sambut birthday, ataupun kalau bahasa Arabnya yang lain haul, memperingati haul tu cukup setahun, maknanya menyambutlah kelahiran. Bahasa Melayu menyambut kelahiran. Kalau kita bahasa Melayu sebut apa nama ni, hari lahir apa? Sambutan hari lahir lah. Kita sebut hari jadi kan. Cuma birthday kita tak sebut bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris birthday. Sambut birthday. Birthday siapa? Birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birthday kita aja kita sambut. Tak tahulah kalau boleh tanya yang golongan yang menolak sambutan Maulidur Rasul ni, yang mengatakan Maulidur Rasul ni haram, cuba tanya kan, awak sambut birthday tak? Birthday awak sambut Rasulullah punya birthday awak tak sambut sampai hati tak? Rasulullah tu kekasih Allah tu. Awak kekasih siapa? Kekasih isteri awak je. Ya tak? Mungkin juga, boleh juga jadi kekasih Allah juga, wali Allah kan. Tapi maknanya memang dah dinobatkan sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah salahnya sambut birthday? Cuma diperingatkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah juga, apabila kita menyambut sambutan Maulidur Rasul ni perlu dijagalah, dititik beratkan beberapa perkara yang sebelum ni saya dah sebutkan tu kan. Sampai tahap terpacul lah cakap yang bukan-bukan apa semua kan, percampuran lelaki perempuan, itu pun perlu dijagalah supaya asalnya sambutan Maulidur Rasul ini harus boleh, malah digalakkan. Tetapi kalau ada perkara-perkara haram, perkara-perkara yang menyalahi syarak, contohnya percampuran lelaki perempuan tak ada batas, perbualan antara lelaki perempuan yang sampai ke tahap boleh menimbulkan fitnah, ataupun disebut menimbul fitnah tu apa? Menaikkan nafsu syahwat, perbualan-perbualan tu dan juga sebutan-sebutan nama Allah dan nama Nabi Muhammad, kalau ada yang salah sebut, itu semua mendatangkan dosa, jadi itu perlu dititik beratkan. Baik, saya rasa saya berhenti sampai dalil yang ketiga. Kita sambunglah kitab Paku Iman sikit. Dapat berapa jadilah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi jadi menguatkan lagi untuk kita meneruskan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampaikan. Sebab ajaran yang mengatakan sambutan Maulidur Rasul ni sesat, bukan dekat negara lain. Masa dekat usrah guru dekat sekolah Abim tu dekat Kerabu, jadi usrah guru setiap minggu. Jadi bila dia masuk bab sunnah dengan bid'ah ni, ada seorang guru ni, dia belajar dulu luar negara. Dia tanya tentang peperangan lah, berkaitan sunnah dengan bukan sunnah ni. Jadi nanti lepas syak kita sambung azan dulu, kita sambung cerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, sebelum kita masuk kitab ni, jadi cerita daripada seorang guru ni, kawan-kawan kerja, dia kata di luar negara tu sampai tahap berbunuh-bunuhan. Sama Islam, mengaku Islam, tapi berbunuh-bunuhan. Itu dari segi perbezaan akidah. Yang puak Sunni dan puak yang bukan Sunni lah, atau dipanggil puak Wahabi lah. Jadi maknanya kalau di Malaysia ini, adakah sudah ada ataupun tidak? Sudah ada. Dan mula bertampaknya fahaman yang mengatakan sambutan Maulid Rasul ini bid'ah, dalalah dan macam-macam lagi amalan yang dikatakan sesat, bermula bila di tanah Melayu ni, iaitu tahun 1920-an. Kalau tuan-tuan ingat lagi dalam buku sejarah sekolah dulu, dipanggil kaum muda. Sejak itu sudah bertapaknya fahaman-fahaman yang membida'ahkan, yang mengatakan amalan ini, amalan itu sesat dan sebagainya, iaitu pelajar-pelajar Malaysia, pelajar-pelajar tanah Melayu yang belajar di luar negara. Mereka membawa fahaman-fahaman baharu yang berlawanan dengan kaum tua. Kaum tua ni bukanlah orang tua sahaja, yang kaum muda ni memang muda, tidak. Pada asalnya memang begitu, sebab dia pelajar-pelajar muda lah, belajar luar negara, bawa masuk fahaman baharu. Yang kaum tua ni memanglah dah tua-tua dan belajar pun kitab tua. Dipanggil kitab kuning, kitab turas. Di pondok madrasah di Indonesia dipanggil pesantren. Jadi sangat berlawanan fahaman kaum muda dan kaum tua ni. Bayangkanlah sekarang dah 2020-an, dah cukup 100 tahun lebih. Sudah barang tentulah fahaman tu paling tidak pun dari mulut ke mulut dah disebarkan. Apatah lagi teknologi sekarang. Kalau kat YouTube tu memang macam-macam. Tak payahkan luar negara, dalam Malaysia tu dah bertikam lidah. Itu baru bertikam lidah. Jangan sampai berlaku macam dekat luar negara, dah bukan bertikam lidah. Memang bertikam betul, pakai berbunuh-bunuhan betul. Kerana berbeza fahaman ataupun iktikad dalam hati. Jadi apa peranan kita, tuan-tuan? Sampaikan seberapa yang mampulah. Agak-agak tak mampu tu, share je lah video YouTube ustaz-ustaz mana ke. Tak, ustaz promote di sini, tak semestinya saya seorang yang ada video YouTube. Tak?
siapa-siapa yang lebih kuat lagi. Kalau di Indonesia, saya suka ambil hujah ataupun dalil daripada Kiai Kiai Idrus Ramli. Jawatan Agama Johor pun selalu panggil untuk memantapkan akidah Ahlus Sunnah. Di Terengganu pun pernah panggil dia. Malaysia selalu panggil. Dalil-dalil hujah-hujahnya tu malah dia bukan setakat ceramah. Banyak video dia di Indonesia lah. Di Malaysia ada juga, tapi tak sehebat di Indonesia lah. Dia punya dikumpulkan fahaman Ahlus Sunnah Jamaah dan bukan Ahlus Sunnah Jamaah, keluarkan dalil. Maknanya berdebat secara berdepan lah. Itu ada. Panjanglah videonya kan. Saya pernah tengok yang di Indonesia 2 jam kalau tak silap. Saya tengok sampai habis, tapi tak ingatlah dalilnya semua. Kena tengok balik di videonya kan. Akhirnya yang bukan Ahlus Sunnah Jamaah ni angkat kaki. Pasal apa? Hujah ni memang patah. Hujah Ahlus Sunnah Jamaah ni memang kuat. Dalil Quran hadisnya. Cuma kita lah sebagai penganut Ahlus Sunnah Jamaah ni, tahu ke tak tahu, ingat ke tak ingat. Itu je lah. Kan? Itu sebab kita ulang kaji. Walaupun sambutan Maulid Rasul ni dah lama kita buat, dah berkurun. Sejak lahir kita dah lalui, dah amalkan benda ni. Walaupun kecil tu kita tak tahu sangat kan, tapi maknanya daripada kecil sampai ke besar kita dah mengamalkan. Sekurang-kurangnya kita kena tahu apa dalilnya. Baik, kita sambung ke surat 28, kitab Paku Iman dan Simpulan Iman, Al-Abdu Al-Fakir Al-Hakir Al-Haji Cik bin Ahmad Al-Kedahi, ulama Kedah. Ke surat 28 bab iradah. Dan kedelapannya iradah, artinya wajib bagi Allah itu ada iradah, artinya kehendak. Allah Ta'ala mesti ada sifat berkehendak. Yang ini berlaku tiap-tiap suatu itu, tiap-tiap suatu maknanya segala sesuatu lah, dengan sengajanya Ta'ala. Memang Allah Ta'ala sengaja nak jadikan segala perkara. Formulanya tu segala perkara memang Allah Ta'ala sengaja jadikan, bukan tak sengaja. Yang berdiri sifat iradat itu pada zatnya Ta'ala. Sifat iradat ni dia sifat, dia tak boleh ada begitu sendiri sahaja. Dia perlukan zat, perlukan diri. Maka sifat iradat ni ada pada diri Allah Ta'ala. Contoh macam kita rajin contohnya. Rajin tu sifat, dia tak boleh. Tengok tu rajin. Rajin siapa? Kita mesti tanya siapa. Rajin tu mesti orangnya. Mesti ada orangnya. Tak boleh kita kata tengok tu rajin berjalan. Apa benda kau ni? Kenapa? Tak diterima akal. Sifat tu ada sendiri. Tak, dia mesti ada melekat pada seseorang. Tengok tu, budak tu rajin buat kerja. Barulah sesuai ayatnya dan boleh diterima akal kita yang sihat. Maksudnya sifat rajin tu mesti ada pada seseorang. Begitu juga sifat iradat ini, dia tak boleh diri sendiri. Dia mesti ada pada zat, iaitu diri Allah Ta'ala, yang menentukan ia dengan iradatnya pada azali. Bila Allah Ta'ala menentukan segala perkara tu, plan Allah Ta'ala plan segala perkara tu bila? Pada azali. Azali ni sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Plan Allah Ta'ala tu sejak makhluk belum ada, plannya dah siap dah. Tak ada permulaan. Macam kita nak plan tu ada permulaan lagi. Buat-buat tak jadi, buat-buat ada kekurangan sikit, ni bengkok, ni tak cukup ukuran apa semua kan. Allah Ta'ala punya plan tak ada permulaan dan tak ada cacat celanya. Sejak bila? Sejak azali, sejak makhluk belum ada. Akan mungkinat, siapa mungkinat? Makhluk yang berlawanan dengan setengah barang yang harus. Atas itu mungkinat seperti wujud Adam. Wujud tu ada, Adam ni tiada. Dan sifat hitam putih, masa siang malam, dan tempat Mekah, Madinah, dan pihak kanan, kiri dan panjang pendek. Segala perkara, segala makhluk lah yang ditentukan tu. Maka ditentukan salah satu yang berlawanan itu pada azali. Siang yang berlawanannya malam, itu pun dah ditentukan. Maknanya kembali semula ayat yang pertama tadi, tiap-tiap suatu itu
Dengan sengajanya Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala dah tentukan, dah plan setiap perkara. Kalau dalil hadisnya tu ajal, maut, jodoh, pertemuan dan juga rezeki sudah ditetapkan. Tapi makna hadis tersebut bukan 3 perkara itu sahaja yang ditetapkan. Bukan ajal seseorang saja, bukan jodoh sahaja dan bukan rezeki sahaja yang ditetapkan. Segala perkara, termasuklah iman, naik turun iman, dan sebagainya, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa hadis tersebut sebut 3 sahaja? Itu kebiasaan orang cerita. Orang biasanya cerita pasal kematian, pasal rezeki dan juga pasal jodoh. Baik, sambung. Maka ditentukan salah satu yang berlawanan itu pada azali, sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Dan mustahil lawan iradah, iaitu benci, artinya menjadikan sesuatu dengan tiada kehendaknya. Allah Ta'ala tak boleh bersifat lawan bagi iradah, iaitu tiada berkehendak. Seperti menjadikan sesuatu dengan terpaksa, ataupun Allah Ta'ala ni terpaksa. Mustahil bagi Allah Ta'ala terpaksa. Allah tak nak tapi jadi juga. Ni point dia ni pendek je. Tapi kalaulah ada seseorang yang mengatakan yang baik tu Allah yang jadikan, yang buruk bukan Allah yang jadikan, dah berlawanan dengan point. Tapi kalau ada orang cakap pada akhir kuliah ke ceramah, tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya, itu atas tujuan lain. Maksudnya pada hakikat kejadian sebenar, baik dan buruk tu daripada Allah, iaitu Allah yang jadikan, Allah yang kehendak. Tetapi sebagai sandaran adab, sandaran adab ataupun adab lah. Sandaran adab tu bahasa kitab. Adab dengan Allah Ta'ala tak elok, tak beradab. Kau ngajar lah kalau bahasa kita kan. Kau ngajar kalau kita cakap yang buruk tu Allah yang jadikan. Itu adab dengan Allah Ta'ala. Dalil, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata, Fa'idha ke wa'idha, saya tak ingat. Wa'idha, saya ambil idha je lah. Fa dengan wa saya lupa. Idha maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia, yakni Allah, yang sembuhkan. Kata-kata Nabi Ibrahim ini dirakamkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Saya lupa surah apa, ayat berapa. Nanti saya cek balik. Maknanya Nabi Ibrahim tahu tak yang sakitkan dia tu siapa? Sudah barang tentu tahulah, dia Nabi. Dia membawa tauhid yang betul. Dia tahu yang sakitkan dia tu pun Allah. Nama-nama Allah, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat. Biasa kalau dekat sekolah saya tu, perhimpunan memang baca Asmaul Husna kan. Jadi antara nama-nama Allah, Darun, memberi mudarat, Nafi', memberi manfaat. Allah Ta'ala bersifat memberi manfaat, Allah Ta'ala juga bersifat memberi mudarat. Maknanya dari segi hakikat tauhid kejadian sebenar, yang baik dan buruk Allah Ta'ala yang nak, Allah Ta'ala yang jadikan. Tetapi sebagai sandaran adab, Nabi Ibrahim cakap, apabila aku sakit, seolah-olah macam Nabi Ibrahim yang cari sakit sendiri. Fahuwa yashfin, maka dia, ini Allah yang sembuhkan. Itu sebagai adab dengan Allah Ta'ala. Jadi disebutkan yang baik, tuan-tuan, yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Bukanlah hakikat yang sebenar memang yang buruk tu, kesilapan tu manusia sendiri yang buat. Allah Ta'ala juga yang jadikan. Macam saya kan, dalam kuliah saya bukan perfect semua, ada juga tersilap, tersalah cakap ke, kan, kuliahnya straight aja kan, berat mata orang tak. Kadang pernah tuan-tuan dekat, bukan nak tunjuk aib, maknanya kadang-kadang kita terlupa, kita syok sendiri baca kan. Yang dengar ni berat, mata dah kerja pagi sampai petang tak. Ustaz main baca aja tak. Kat sekolah dah kena macam tu, cikgu baca kena dengar je. Dekat kuliah pun kena macam tu kan. Jadi patah balik semula tadi, ceritanya Allah Ta'ala kalau seseorang kata yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri,
lagi baik kalau dia kata tuan-tuan, hakikatnya sebenar yang baik dan buruk itu daripada Allah Ta'ala, tetapi sebagai adab, yang baik daripada Allah, yang buruk atas kelemahan diri saya sendiri. Itu pun lagi bagus, supaya yang dengar tu lebih jelas. Takut yang dengar ni kadang-kadang dia tak tak belajar, satu, ataupun yang kedua terlupa. Takut-takut bila disebut yang baik daripada Allah, yang buruk itu atas kelemahan diri saya sendiri, takut-takut memang dia percaya dalam hati yang buruk tu memang makhluk sendiri yang buat. Itu bahaya. Jadi yang bercakap tu bertanggungjawab. Jadi guru saya sendiri pesan, kalau nak sebut ayat macam tu, sebut tuan-tuan, yang baik dan buruk asalnya daripada Allah Ta'ala, tapi sebagai adab, yang baik kita sandarkan kepada Allah, yang buruk tu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf dengan tuan-tuan. Begitu ayat tu kan, nak susun. Baik. Mustahil lawan iradah, iaitu benci, artinya menjadikan sesuatu dengan tiada kehendaknya, seperti menjadikan sesuatu dengan terpaksa. Mustahil, atau dengan lupa, atau dengan tersilap, atau dengan lalai, atau dengan illah. Artinya dengan sebab, seperti iktikad bangsa kafir uluhiyah, ululiyah. Mereka berkata jadi alam ini dengan illah. Illah tu maknanya kerana ataupun sebab, iaitu sebab ada Tuhan maka ada alam dengan tiada kehendak Tuhan. Seperti bergerak jari, bergeraklah cincin. Kenapa alam ni ada? Sebab Tuhan ada. Maknanya Tuhan tu mesti jadikan alam. Tak boleh Tuhan tak jadikan alam. Itu fahaman yang salah. Allah Ta'ala jadikan alam ini harus sahaja. Boleh Allah Ta'ala jadikan alam ini, dan boleh Allah tak jadikan alam. Tak mesti, tak wajib bagi Allah Ta'ala. Itu fahaman kita Ahlussunnah Jamaah. Atau jadi suatu dengan tabiat, seperti satu iktikad satu bangsa kafir tabaiyah. Mereka berkata ada Tuhan maka ada alam dengan tiada kehendak Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala tu tak berkehendak. Dia ada, alam pun ada. Bahkan tetapi kena ada syarat. Ada syarat pula, iaitu kena ada Tuhan itu sifat ketuhanan, dan jangan ada mani', artinya penghalang. Mani' tu penghalang, artinya jangan ada yang menegahnya, iaitu jangan ada yang menyengutui Tuhan. Allah Ta'ala ni, Tuhan ni jadikan alam, tak boleh ada yang menyengutui Tuhan. Kalau ada, maknanya Allah Ta'ala ataupun Tuhan tak boleh jadikan alam. Tak boleh dinamakan Tuhan. Macam tu pula. Dan seperti menjadi hangus sesuatu dengan tabiatnya, terbakar sesuatu dengan tabiatnya, dengan syarat bersentuhnya. Api kalau nak menghanguskan mesti bersentuh. Nak membakar mesti bersentuh. Kalau tak bersentuh, jauh panggang dari api, memang tak terbakar lah. Kecuali kalau macam BBQ, dia tak boleh bersentuh, hangus. Dia kena jauh sikit, bersentuh hangus semua, tak jadi BBQ. Kosong, jauh kata keseng. Itu dah bukan BBQ. Hitam semua kan, hangus semua. Dan jangan ada manik, penghalang. Tak boleh ada penghalang, iaitu basah. Kalau basah dah tak boleh membakar. Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu tak perlu ada syarat, mesti macam ni, tak boleh macam ni, tak. Maka sekalian itu mustahilnya, dan jadi kafir orang yang iktikad, percaya mana-mana sesuatu yang demikian tersebut itu. Wal'iyadu billah, minta lindung kita kepada Allah. Bermula dalil wajib ada iradah bagi Allah itu baharu alam. Dalil yang paling ringkas, apa dalil Allah Ta'ala bersifat iradah? Baharu alam ini. Itu yang paling ringkas lah. Dan firman Allah Ta'ala dalil Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid. Shadaqallahul azim. Artinya Allah itu yang amat berbuat bagi barang yang ia kehendaknya. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan, sifat iradah kita ulang kaji. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Dan untuk pengetahuan, setelah berbincang pendek dengan Imam tadi, mulai yang akan datang kita punya kuliah minggu 2 dan ke-4 Imam. Minggu 2 dan ke-4, hari Rabu minggu ke-2 dan hari Rabu minggu ke-4. Pasal ada permintaan dari tempat lain, dia minta hari Rabu juga. Jadi saya kata kena Rabu yang tak ada kuliah kat sini lah. Jadi Imam tetapkan terus
minggu kedua dan minggu keempat hari Rabu kan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.